mana barang kemas tidak sesuai untuk pelaburan. Kalau sesiapa yang dah pernah lihat perkongsian saya dalam YouTube saya, Suzy is a Channel, di mana saya ada terangkan perbezaan beli barang kemas dengan gold bar. Jadi barang kemas untuk makluman tuan-puan tidak sesuai sebagai pelaburan. Okey, kenapa? Sebab barang kemas ni ianya sesuai untuk dipakai sahaja ya. Okey, kalau kita nak beli barang kemas, kita beli sekadar perlu. Beli sekadar pakai, mungkin satu dua sahaja, tengok design, tak payahlah setiap bulan tu memang nak tukar-tukar design, tak perlu ya. Okey, lepas tu jangan berlebih-lebihan membeli barang kemas. Kalau tuan-puan nak maksimumkan, jadikan ia sebagai pelaburan. Sebab kita ingat barang kemas kita guna hanya untuk kecantikan, untuk pakai sahaja. Dan gold bar atau dinar sebenarnya lebih sesuai sebagai emas pelaburan. Kalau nak tahu tentang ni, tuan-puan boleh lihatlah, cari salah satu video saya yang saya kongsikan dalam YouTube saya. Saya ada kongsikan tentang kelebihan gold bar ni berbanding dengan barang kemas. Okey, kenapa barang kemas ni tak sesuai sebagai pelaburan? Okey, jom kita tengok poin nombor 1. Okey, poin nombor 1. Barang kemas ni sebenarnya harganya lebih mahal. Okey, mahal sikit kerana ia ada kos upah yang tinggi mengikut reka bentuk. Kalau reka bentuk barang kemas tuan-puan, lagilah banyak design, berbunga sana, berdaun sana, berbiji sini, gantung sana, gantung sini, bling-bling sana sini, lagi tinggi kos upah. Tanpa sedar, kita tak sedar kos upahnya naik. Okey? Harga per gram dia tu kadang dia memang akan ikutlah keturunan, tapi kos upah tu yang akan membuatkan barang kemas kita lebih tinggi. Sebab tu ada satu video juga saya terangkan bagaimana untuk kita mengira per gram emas kalau kita beli emas perhiasan. Okey, harga yang berat ni kali harga semasa, berat kali harga semasa tambah dengan kos upah. Lepas tu tuan-puan bahagi dengan berat. Dari situ tuan-puan akan dapat harga per gram. Lihat harga per gram untuk barang kemas tuan-puan tu berapa harganya. Okey, sebenarnya lagi rendah, lagi bagus. Sebab maknanya tuan-puan dapat membeli barang kemas tuan-puan pada harga yang rendah dan berbaloi. Okey? Okey. Yang kedua, barang kemas biasanya keturunannya adalah 916. Kalau gold bar tadi, keturunan dia 999. Emas tulen ya. Okey. So, kenapa barang kemas ni keturunan dia 916? Supaya ia lebih kuat. Tak adalah design ni nanti jadi bentuk jadi lain. Masa beli bentuk bulat, tiba dah tidur pakai buat tidur, bangun besok lepeh. Sebab ikatan emas makin tulen, makin lembut. Itu sifat emas ya. Makin tulen, makin lembut. Sebab itu kalau barang kemas ianya hanya 916. Di mana ianya perlu dicampur dengan logam lain. Ini kalau emas 916. Malah ada lagi barang kemas yang berketurunan 750, 825. Nampak? Itu lagi rendah. Di mana kalau tuan-puan nak tahu 916 ni bermakna 91.6% adalah emas. Selebihnya adalah logam lain. Jadi dari sini sekiranya tuan-puan akan datang nak jual balik ke nak dapatkan cash dari barang kemas, keturunan rendah, maka dari sini kita takkan dapat maksimumkan keuntungan kita. Nampak? Dah lah beli tadi mahal sebab kena bayar kos upah. Jual tak ada ya, kos upah tu tak dikira ya. Walaupun tuan-puan bayar kos upah tu RM500 ke RM600 ke RM1000 ke. Masa jual balik kos upah tak dikira. Sebab masa jual balik apa yang dikira hanya keturunan dan berat emas sahaja. Okey, yang ketiga, biasanya kalau emas perhiasan kita nak jual balik, susut nilainya adalah tinggi. Tinggi ya, antara 15% ke 30%, bergantung pada kedai. Sebab lain-lain kedai, lain-lain dia punya susut nilai. Jadi selalu Kak Suzy pesan yang ni, cari survey 3 kedai sekurang-kurangnya supaya tuan-puan dapat harga maksimum sekiranya untuk jual balik barang kemas tuan-puan. Nampak? Supaya kita dapat harga yang terbaik antara 3 kedai. Sebab kita bawa barang kemas yang sama, setiap kedai akan memberikan susut nilai yang berbeza.
Jadi dari situ kita kena cari kedai mana yang paling tinggi nak ambil emas kita. Tapi kalau tuan-puan dengan emas pelaburan iaitu gold bar atau dinar, susuk nilainya kecil, nipis saja ya. Terutama kalau tuan-puan beli dengan public gold. Susuk nilai hanya antara 6% ke 9% sahaja. Lagi kecil susuk nilai peratusnya, lagi untung kita. Okey. So, setakat ni faham tuan-tuan? Okey, dia sibuk dulu ni lagi kan komen. Okey, komen. Sambil-sambil tu kita buat perkongsian supaya naik lagi viewer dan tuan-puan boleh memenangi emas 20 gram.